Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mesyuarat pertama dari musim pemesyuaratan ke-20, Majlis Mesyuarat Negara meneruskan sidangnya bagi hari ke-11 kemarin dengan meluluskan peruntukan bagi Kementerian Pendidikan. Sebelum meluluskan peruntukan tersebut, Dewan terlebih dahulu mendengarkan kenyataan Yang Berhormat Datin Seri Setia Dr. Dayang Haji Romaizah binti Haji Muhammad Saleh, Menteri Pendidikan mengenai beberapa persoalan yang dikemukakan sebelumnya. Antaranya, peranan Kementerian Pendidikan dalam meningkatkan lepasan ijazah untuk mendapatkan pekerjaan yang dibangkitkan oleh Yang Berhormat Pihin Orang Kaya Laila Setia Datuk Seri Setia Awang Haji Abdul Rahman bin Haji Ibrahim. Jelas Menteri Pendidikan, pelbagai usaha diungkayahkan dalam membantu meningkatkan tahap kebolehpasaran graduan. Kegiatan-kegiatan tahunan yang diungkayahkan oleh setiap institusi pengajian tinggi seperti pameran kerjaya UBD anjuran UBD Center of Networking Employment and Career Training ataupun UBD Connect, Karnival Kerjaya yang bertujuan untuk memberikan dorongan dan semangat kepada alumni dan bakal graduan UNISA, Hari Pasaran Market Day yang diungkayahkan oleh Politeknik dan juga networking event di institusi pengajian swasta. Institusi pengajian tinggi juga menyediakan platform keusahawanan yang menggalakkan graduan untuk bekerja sendiri, self-employment dan perniagaan permulaan ataupun startup. Juga mendapat perhatian Dewan Kesiapsiagaan Pelajar dengan Kemajuan Teknologi yang dibangkitkan oleh Yang Berhormat Chong Chin Yee. Ini penjelasan Menteri Pendidikan. Akan terus diberi pendedahan mengikut kesesuaian dan peringkat persekolahan mereka. Seperti peringkat tertiary memang ada menawarkan program-program yang mana program-program tersebut sentiasa dikemaskini supaya ianya relevan. Dan terkini ada 62 bidang ICT telah ditawarkan ranging from sijil ke pasca ijazah termasuklah micro credentials. Dan ICT termasuklah seperti bidang programming, artificial intelligence, database info system, modeling dan juga digital communication. Mengenai perancangan bagi graduan kursus pertanian di UNISA dan IBT yang dibangkitkan oleh Yang Berhormat Dayang Haji Rosmawati binti Haji Abdul Momin, Menteri Pendidikan seterusnya menjelaskan. Keperluan khas dengan matlamat. Pihak-pihak institusi juga ada memberikan bimbingan kerjaya bukan sahaja semasa mengikuti pengajian tetapi juga selepas mereka menamatkan kursus. Institusi-institusi berkenaan turut memberikan dukungan lanjut kepada graduan-graduan melalui rundingan dan kerjasama dengan pihak-pihak berkenaan seperti Jabatan Pertanian, pihak perbankan, Darussalam Enterprise Day dan lain-lain agensi yang berkaitan untuk membantu dalam menyediakan keperluan modal kewangan untuk memulakan usaha di sektor ini. Cadangan School Meals program yang dikemukakan oleh Yang Berhormat Awang Zainul bin Muhammad turut menerima penjelasan daripada Menteri Pendidikan. Justru juga sebenarnya sudah juga difikirkan oleh pihak kementerian bersama dengan pihak agensi-agensi tertentu yang lainnya. InsyaAllah perkara ini akan dibawa balik lagi untuk difikirkan kesesuaiannya. Dan bagi guru-guru yang memberikan makanan itu, I think barangkali sampai jauh waktunya untuk kita ni sama-sama bertanggungjawab kepada kanak-kanak ini, bukan terlalu mengharap kepada guru sebab bukan kerja guru untuk memberi makan. Jadinya untuk sama-sama bertanggungjawab kepada anak-anak atau amanah kita ni sama-sama. Hasil-hasil penyelidikan Institusi Pengajian Tinggi IPT khusus dalam sektor pertanian dan agri makanan yang diketengahkan oleh Yang Berhormat Awang Lau Hautek pula mendapat respons daripada Yang Berhormat Datuk Seri Setia Dr. Awang Haji Abdul Manaf bin Haji Metusin, Menteri Sumber-Sumber Utama dan Pelancongan. Daripada pihak Kementerian sebenarnya terdapat kolaborasi antara Jabatan Pertanian, Jabatan Perikanan dengan pengajian-pengajian tinggi masa ini, di mana research itu akan finding itu digunakan bagi membolehkan pihak jabatan
memberikan adalah formulation ataupun strategi yang lebih efektif kepada peladang-peladang petani masa ini. Dewan menangguhkan sidangnya kemarin dan akan disambung hari ini pukul 10 pagi. Jabatan Perdana Menteri dan jabatan-jabatan di bawahnya mengadakan majlis bertahlil dan membaca surah Yasin bagi almarhum Sultan Haji Omar Ali Saifuddin Sa'adul Khariwaddin, almarhumah Duli Raja Isteri Pengiran Anak Damit dan almarhum Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Muda Haji Abdul Azim. Dikeluarkan bersama oleh bahagian projek strategik Jabatan Tenaga, Autoriti Elektrik Negara Brunei Darussalam, Jabatan Adat Istiadat Negara dan Jabatan Perkhidmatan Elektrik. Majlis berlangsung di Kubah Makam Diraja Bandar Seri Begawan. Hadir yang berhormat Pehindatul Lala Raja Major Jeneral Bersara Datuk Paduka Seri Haji Awang Halbi bin Haji Muhammad Yusof, Menteri di Jabatan Perdana Menteri dan Menteri Pertahanan kedua, dan yang berhormat Datuk Seri Setia Dr. Awang Haji Muhammad Amin Liu bin Abdullah, Menteri di Jabatan Perdana Menteri dan Menteri Keuangan dan Ekonomi kedua. Bacaan surah Yasin dipimpin oleh Datuk Seri Setia Dr. Awang Haji Japar bin Haji Maddin alias Maidin, Timbalan Mufti Kerajaan, Jabatan Mufti Kerajaan, diikuti dengan bacaan tahlil dan doa arwah. 3 tahun kebelakangan ini, dari tahun 2021 sehingga 2023, seramai 199 pesakit buah pinggang peringkat akhir telah meninggal dunia setiap tahun di negara Brunei Darussalam. Sementara itu, pada tahun lalu, pendaftaran dialisis dan pemindahan buah pinggang Brunei Darussalam mencatatkan seramai 1,018 orang mengalami penyakit buah pinggang peringkat akhir dan 278 pesakit baru disenaraikan di dalam program dialisis dan pemindahan buah pinggang. Perkara demikian dikongsikan oleh Menteri Kesihatan dalam Perutusan Sempena Hari Buah Pinggang Sedunia 2024. Menurut Yang Berhormat Datuk Seri Setia Dr. Haji Muhammad Isham bin Haji Jaafar, penyakit diabetes masih kekal sebagai punca utama penyakit buah pinggang di negara ini dengan menyumbang 74% daripada semua pesakit penyakit buah pinggang peringkat akhir. Yang Berhormat juga menekankan pentingnya meningkatkan kesedaran tentang faktor risiko ini di samping amalan gaya hidup yang sihat dan mematuhi regimen rawatan boleh membawa manfaat yang ketara, terutamanya jika langkah-langkah ini dimulakan dari awal dan dikekalkan secara konsisten. Jelas Menteri Kesihatan, dalam tempoh 3 dekad yang lalu, usaha rawatan penyakit buah pinggang kronik telah difokuskan kepada penyediaan dan penghantaran terapi penggantian buah pinggang, iaitu rawatan melalui hemodialisis, dialisis peritoneal atau pemindahan buah pinggang. Sementara itu, sebagai usaha mengurangkan pesakit buah pinggang, Jabatan Perkhidmatan Renal pada tahun lepas memperkenalkan juraiwara kesihatan buah pinggang di ke-44 daerah termasuk beberapa buah kementerian. Juraiwara termasuk saringan kesihatan bagi orang ramai, konsultasi dan sesi forum dengan pegawai perubatan serta pesakit. Sambutan Hari Buah Pinggang Sedunia diraikan pada setiap 14 Mac dengan tema tahun ini, Kesihatan Buah Pinggang untuk Semua, memantapkan akses rawatan yang saksama dan amalan ubat yang optima. Kementerian Pengangkutan dan Infokomunikasi MTIC dan jabatan-jabatan serta agensi-agensi pihak berkuasa di bawahnya mengadakan majlis pembukaan tadarus Al-Quran sempena bulan Ramadan. Dikeluarkan oleh Pusat Kebangsaan di Kerajaan, majlis berlangsung di Surau Lapangan Terbang Antarabangsa Brunei Brakas. Bacaan surah Al-Fatihah dipimpin oleh Awang Haji Harul Muhammad Daud bin Haji Abdul Karim, pemangku setiausaha tetap di Kementerian Pengangkutan dan Infokomunikasi, dan disusuli dengan bacaan ayat-ayat Al-Quran dan doa selamat. Majlis merupakan salah satu aktiviti keagamaan kementerian tersebut dalam sama-sama menyemarakkan lagi bulan Ramadan yang mulia. Dalam menjalankan ibadah puasa Ramadan, melafazkan niat merupakan salah satu syarat sah. Dengan menjaga niat berkenaan, akan setentunya dapat melaksanakan ibadah puasa dengan sempurna. Kelazimannya di negara ini, para imam atau bilal membawa jemaah untuk sama-sama melafazkan niat berpuasa setelah selesai sembahyang sunat witir setiap malam. Dalam melaksanakan ibadah puasa, kita perlu kepada niat, kerana ia merupakan salah satu syarat sahnya ibadah puasa kita.
Dan niat pada kebiasaannya yang kita sudah maklum, kita boleh berniat untuk berpuasa ini selama sebulan penuh. Dan juga kita boleh berniat setiap hari. Bagi kaum wanita, mereka masih boleh berniat puasa selama sebulan walaupun mungkin mengalami uzur syar'i semasa bulan Ramadan. Di pertengahan bulan Ramadan, ia telah ditakdirkan datang haid. Maka terbatallah niatnya sebulan untuk sebulan penuh tersebut. Jadinya apabila ia suci kembali daripada haid, masih ia berada di bulan Ramadan, ia perlu berniat setiap hari. Penyerahan sumbangan projek Fathul Barakah 5.0 dan buku panduan sembahyang sunat tarawih dan witir Siri Bimbingan Mu'alaf dan Ratib Al-Atas Siri Bimbingan Mu'alaf diteruskan lagi dengan mengunjungi kediaman 6 buah keluarga mu'alaf yang memerlukan di kawasan pedalaman daerah Temburong. Projek bertujuan membantu meringankan perbelanjaan dalam menyediakan keperluan harian dan sebagai salah satu dakwah bil hal dalam memeduli kehidupan dan kebajikan asnaf mu'alaf. Lebih 200 buah keluarga mu'alaf di negara Brunei Darussalam telah menerima sumbangan. Sambutan ulang tahun Hari Kebangsaan ke-40 disemarakkan dengan pertandingan video kreatif Islami Universiti Brunei Darussalam UBD. Diadakan di UBD, pertandingan cuba menyerlahkan bakat para pelajar dalam mengemukakan idea-idea inovatif dan kreatif serta maklumat Islam kepada masyarakat. 6 klip video hasil karya dari UBD, Kolej Perdagangan dan Teknologi Kosmopolitan, Universiti Islam Sultan Sharif Ali dan Kolej Sains Kesihatan JPMC dipertandingkan. Ia dianjurkan oleh Unit Kerohanian dan Khidmat Masyarakat Bahagian Hal Ehwal Pelajar dan Majlis Perwakilan Pelajar Persatuan Mahasiswa-Mahasiswi UBD. Hadir Profesor Madya Pengiran Dr. Muhammad Iskandar bin Pengiran Haji Petra, Penolong Naib Chancellor Hal Ehwal Akademik UBD. Aku masa ni rasa lost. Dengan usianya mencapai 50 tahun, penerbangan Diraja Brunei RB berpotensi menjadi salah sebuah syarikat penerbangan terkemuka dunia. Kejayaan kru kabin RB menerima anugerah pengembaraan dunia WTA buat kali keempat berturut-turut mendorong RB untuk terus meningkatkan mutu perkhidmatan pelanggannya dengan mengutamakan disiplin bagi memastikan keselesaan pelanggan. Menurut Audrey Kisbury, pengurus kru kabin, RB juga telah melabur dalam latihan-latihan yang relevan untuk mengembangkan kemahiran bukan sahaja untuk kabin kru tetapi juga untuk semua kaki tangan. Kami sentiasa memastikan semua kabin kru akan menjaga disiplin dan tanamkan DNA warm untuk mencapai kecemerlangan. Mereka juga perlu menunjukkan sikap ramah, pemeduli dan memastikan keselesaan tetamu akan sentiasa diutamakan. Untuk mengekalkan perkhidmatan terbaik, latihan berterusan disediakan dalam perkhidmatan pelanggan, keselamatan dan prosedur. Sangat penting bagi seorang pramugari atau pramugara mempunyai kemampuan dalam memastikan penumpang akan selalu berasa selesa dan mendapatkan perkhidmatan yang sangat baik. Kami mesti up to date dengan polisi dalam dan luar negeri untuk kami menyampaikan untuk penumpang juga. So penumpang dapat information yang tepatlah untuk ke destinasi-destinasi yang akan mereka tuju. Kementerian Keuangan dan Ekonomi akan memberhentikan penerimaan pembayaran secara tunai atau cek bagi perkhidmatan-perkhidmatan yang dilaksanakan oleh bahagian hasil bermula 1 Mei 2024. Langkah itu bagi mendukung sebahagian daripada inisiatif Kementerian Keuangan dan Ekonomi ke arah pendigitalan. Inisiatif tersebut seiring dengan pelaksanaan perkhidmatan-perkhidmatan secara dalam talian yang disediakan oleh bahagian hasil melalui sistem for Tax Administration and Revenue Services TAS di dalam One Common Portal OCP. Pembayaran bagi cukai dan lain-lain perkhidmatan boleh dibuat melalui semua cukai, tidak termasuk cukai petroleum dan perkhidmatan lain yang dibuat menggunakan kaunter di Bank Islam Brunei Darussalam dan Standard Chartered Bank. Perbankan internet pula menggunakan bill payment di Bank Islam Brunei Darussalam, Standard Chartered Bank dan Baiduri Bank.
Manakala telegrafik transfer di Bank Islam Brunei Darussalam dan Standard Chartered Bank jika pembayaran dibuat dari luar negara. Sementara itu, bagi duty stamp, pembayaran dibuat melalui credit card atau debit card. Tata cara kaedah pembayaran boleh didapati di www.ocp.mofe.gov.pn. Sementara itu, sebarang pertanyaan hubungi talian 238-3933 atau 238-0651 atau email revenue@mofe.gov.pn. Tawaran tertutup bagi tanda pengenalan kenderaan TPK bagi 3 dan 4 angka siri BBG akan dibukakan kepada orang ramai. Jabatan Pengangkutan Darat JPD dalam siaran akhbarnya menyatakan tawaran dibukakan melalui nomborku Click and Bid mulai hari ini 14 Mac. TPK akan dilaksanakan secara dalam talian sepenuhnya melalui laman sesawang nomborku www.nomborku.gov.pn selama 2 minggu mulai esok hingga hari 27 Mac 2024. Dalam tempoh tersebut, semua TPK 3 dan 4 angka siri BBG iaitu dari BBG 100 hingga BBG 9999 akan ditawarkan kepada orang ramai. Dalam pada itu, orang ramai diminta untuk menyediakan email yang aktif. Pembayaran sebanyak RM25 bagi charge perkhidmatan bagi setiap satu tawaran TPK secara dalam talian hendaklah melalui kad debit atau kad kredit. Keterangan lanjut mengenai Click and Bid layari laman sesawang seperti yang tertera atau hubungi JPD semasa waktu pejabat melalui talian WhatsApp 718164 atau email ke info.ltd@jpd.gov.pn.